5 perkara yang korang perlu tahu dan korang perlu persiapkan diri untuk korang jadi full time trader. Hey guys, Assalamualaikum, what's up for KSA, welcome back to aku punya YouTube channel. Okay guys, jadi kat sini aku nak buat apa? Kat sini aku akan kongsikan 5 perkara yang korang perlu ada untuk korang jadi full time trader. Maksudnya korang nak buat bidang trading, tak kisahlah kripto ke, forex trading ke, stock sekalipun, ini adalah 5 perkara yang korang perlu tahu kalau korang nak jadi full time trader. Dari segi pengalaman aku, berdasarkan apa 5 perkara yang aku akan terangkan pada korang ni, nombor 4 bagi aku adalah antara benda yang paling penting juga. So kalau korang nak tahu, korang boleh stay sampai habis. Okay guys, yang pertama, yang salah satu perkara yang kau perlu tahu sebelum kau nak terjebak, kau nak prepare kau punya status ke full time trader ataupun kau punya kaedah ke full time trader adalah modal. Jadi modal ni antara salah satu benda yang kau perlu tahu dan kau perlu ada. Bukan sekadar modal nak trade biasa. Bukannya sekadar $50, $100, $200. Rata-rata kalau aku sebut pasal modal mesti ada yang macam bising. Akan cakap, oh yuk, kita orang tak macam kau, kita tak mampu nak buat deposit besar. Oh yuk, bukan semua orang mampu buat deposit yang besar, bla 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 bla. Aku tak ada sebut korang tak boleh berjaya dengan $100 punya capital. Aku tak ada sebut korang tak boleh sukses ataupun tak boleh withdraw dengan $50 punya capital. Aku sebut kat sini untuk kau nak maintain, mesti kau nak buat trading as a satu career yang baik. Bukannya kau nak MC depo. Aku berani jamin semua orang tak nak benda tu. Semua orang masuk dalam bidang trading berangan dan ada cita-cita, oh aku nak jadi full time trader. Oh aku nak buat forex trading satu full time trader, full time career. Jadi kalau kau nak full time, kalau nak buat satu career yang baik, kau kena ada satu modal yang baik. Kau kena ada satu modal yang mencukupi. Mungkin $3,000, $5,000. Aku ulang cakap, kadang-kadang ada korang ni yang aku dah ulang-ulang cakap tapi still tak faham. Aku tak cakap $100 kau tak boleh sukses, $500 punya capital kau tak boleh berjaya. Even ada je yang $1,000 punya capital boleh MC. Based on aku punya experience dan aku punya circle, aku punya kenalan, orang lain aku tak tahu. Tapi jarang sangat ada individu ataupun trader yang capital $100 dengan aku cakap jarang. Deposit $100, compound, trade sampai ke $100,000 tak ada MC. Lepas tu $100,000 pula pergi ke $250,000, $300,000 sebab yalah capital dah besar, lot size pun dah besar. Jadi point kat sini, kalau kau acik depo $50, $100, $50, $100, tapi MC depo sama je. Apa yang kau selalu buat adalah buat satu cap modal $100 tu, pump nak one shot pergi ke 1k. Depo $50, pump nak one shot pergi ke 2k USD. Jadi kalau kau tanya aku method ni yang kau nak bawa, bawa method ni pergi ke full time trader punya style yang kau nak buat, bagi aku ini bukan cara yang sepatutnya. Yo, aku nak full time tapi aku tak ada lah modal $3,000 aku nak start trade. Tak apalah kalau kau masih baru beberapa bulan dalam bidang trading, trade je lah biasa-biasa dulu. $100 belajar compounding. Let's say lah daripada $100 tu dah ada profit $500. $300 simple lah untuk buat modal trade yang account besar. Benda tu cara masing-masing untuk tentukan macam mana kau nak susun kau punya kewangan, macam mana kau nak susun kau punya simpanan nak letak kat akaun besar. Tak perlu pun nak kena keluar duit dekat WSP segerebuk pump depo, tak perlu. Itu ada banyak-banyak cara. Orang yang kena define cara tu macam mana. Jadi aku clear, nombor 1 adalah modal yang baik. Okay guys, yang kedua adalah saving. Let's say lah korang bekerja, manager dekat sesuatu tempat, gaji sekian. In the meantime, korang dah buat trading is satu part time. Yang kau dah aware dah 3-4 tahun, yang dah tahu trading ni macam mana. Tapi dalam masa yang sama, kau nak kejar cita-cita kau jadi full time. Kau nak buat benda ni jadi full time trader. Apa yang kau perlukan, mana-mana pun kau nak buat trading as a full time, korang kena ada saving. Modal trade lain, saving lain. Jangan ingat saving ni untuk buat korang depo, tak. Duit saving ni adalah duit yang di mana berasingan dengan kau punya modal trade tadi. Modal trade, let's say lah kau ada $3,000, kau dah ada modal trade ni, kau trade je lah pakai modal tu. Kalau MC, jangan depo pakai account saving ni. Bukannya MC account ni kau ambil duit saving, tak. Duit saving ni adalah duit backup. Di mana kalau if in future, tak macam mana, by hook by crook, tiba-tiba kau buat apa, account kau ni tiba-tiba pop, gone MC. Duit saving ni adalah duit yang di mana kau ada baki untuk kau survive. Apa function account saving ni? Tujuan dia bagi waktu, bagi masa untuk kau. Let's say lah, tiba-tiba account utama, account punya trading kau $3,000 USD ni, in future, by hook by crook, pop, gone. Tiba-tiba MC lah katakan. Korang tak boleh deposit semula menggunakan duit account saving ni. Tak boleh. Jadi duit saving ni wajib ada. Tambah lagi khususnya pada korang yang dah berhenti kerja, masuk pergi nak jadi full time trader. Oh, aku dah ada lah ni duit modal nak deposit ni $3,000. Aku nak berhenti kerja lah nak jadi full time trader. Resign 24 saat, balik jadi full time trader. Stop it. Get some help. Jadi apa-apa pun kau kena ada saving ni untuk backup, untuk kau punya backup plan. Jaga kau punya beberapa hari in case kau punya account ni anything happen, walaupun kau dah jaga sebaiknya. So apa yang kau perlukan adalah saving. Okay guys, yang ketiga apa yang kau perlukan adalah mindset. Mindset ni salah satu benda yang sangat-sangat penting sebenarnya. Mindset
kau kena ready kan kau punya minda. Sebab kau nak jadi full time trader, mindset kau kena betul. Mindset kau dah kena clear. Kau dah tak boleh dah floating $2, $3 merah kau nak close, tak boleh. Kau tak boleh dah mindset nak SL 10 pip, 3 pip, 6 pip, 8 pip, dah tak boleh dah. Kau dah tak boleh dah nak buat cara yang kau trade tenung je, kau menghadap je sampai tunggu profit baru kau close. Dah tak boleh dah. Mindset kau kena clear. Kau kena clear dengan environment trading ni macam ni. Floating tu ada, loss tu ada. Kalau loss kita cuba untuk recover, guna risk to reward yang betul. Sebab kau nak buat bidang ni satu bidang yang full time. Bila mindset kau clear, insya-Allah benda tu berjalan dengan baik. Sebab kau takkan terikut-ikut orang. Kau tak ada terkejar-kejar orang kat depan kau. Kau tak ada sedih-sedih nak tiba-tiba kalau loss berapa dolar pun. Sebab kau dah tahu dah, mindset kau dah clear berapa kau buat ni, apa kau dapat ni, apa risk kau buat macam ni. Jadi salah satu benda yang paling penting juga adalah mindset. Make it clear benda tu. Clearkan dan fahamkan apa trading ni, apa benda hasil yang kau dapat dan apa risiko yang kau ambil. Okay guys, yang keempat yang macam aku cakap tadi, salah satu benda yang penting, yang bagi aku penting, ialah nombor 4, iaitu trading circle. Benda ni aku tak ada dulu masa aku baru-baru dan masa even aku tengah buat trading as a part time pun aku tak ada benda ni, iaitu circle. Aku tak ada circle. Benda ni mungkin dia atas orang lah. Maksudnya mungkin dia jenis yang orang suka fokus trade seorang-seorang, dia nak seorang-seorang dia, ataupun dia keluar extrovert, berjumpa dengan kawan-kawan dia yang lain. Tapi maksudnya point dekat sini ada trading circle. Ada circle yang di mana kau dengan kawan-kawan kau ada satu visi yang sama, ada satu niat yang sama, ada satu kaedah yang seakan-akan. Jadi kawan kau nak buat profit, yang itu nak buat profit, Aman nak buat profit, kau nak buat profit. Jadi empat orang ni, circle kau ni akan bercakap, akan berbincang sama-sama, macam diskusi. Okay, ni ngam tak ni? Okay, ni macam ni weh, aku nak masuk ni weh. Tiba-tiba dia jumpa setup, tiba-tiba yang ni jumpa setup. Aku tak tahu kalau orang lain, tapi kalau bagi aku dua-dua okay. Aku trade seorang-seorang pun aku tak ada masalah. Sebulan, 2 bulan aku pernah, aku tak jumpa siapa-siapa, tak pernah jumpa siapa-siapa, tapi boleh trade. Dan aku pernah juga trade ramai-ramai. Aku tidur kat rumah seorang trader ni dalam seminggu. Kita orang trade sama-sama macam tu. Jadi aku feel vibe tu. Jadi aku okay. Jadi aku tak kisah sama ada aku nak seorang-seorang ataupun aku nak in circle. Benda tu dia akan lebih cepat faham dan kau akan dapat style tu. Kau akan dapat trading style tu. Sebab trading style tu yang kita nak. Cara kau entry macam mana, dan mungkin kau lebih selesa dan seronok. Sebab kau nak kena seronok benda ni. Kau nak kena enjoy. Kau nak kena enjoy kau punya. Kau nak trade, kau tak boleh sedih-sedih, murung-murung, mundur, mendap. Kau tak boleh. Jadi kalau kau ada circle dan kau happy dengan circle tu, yes, go with circle. Sebab benda ni secara tak langsung dia bagi knowledge, dia bagi ilmu yang secara tak langsung. Jadi pendapat aku, trading circle sangat-sangat penting sebab dia mendatangkan vibe tu, dia mendatangkan ilmu secara tak langsung, dia datangkan seronok tu. So tak kisahlah apa-apa pun, siapa yang belum pernah rasa ataupun tak ada circle, cuba cari circle, cari kawan-kawan, buat kawan. Okay, cuba trade sama-sama. Kalau benda ni atas orang, kau kena cuba, kena try and error. Kalau tak ngam, trade lah seorang-seorang, tak ada masalah. Point yang penting adalah trading circle. Macam mana cara pun, kalau ada vibe, ada kawan-kawan, ada circle yang baik, yang seronok, go on. Trade sama-sama. Memang mantap. Okay guys, yang terakhir sekali, yang nombor 5 adalah pengalaman. Kau kena ada pengalaman. Kau nak buat trading as a satu full time career. Benda yang sama juga macam trading circle tadi. Kau dah lama, kau dah 3-4 tahun. Kau tak boleh masuk full time trading lepas 2-3 bulan tak. Kau tak boleh masuk jump on jadi full time trader selepas setahun. Tak boleh. Aku pun dulu 2-3 tahun aku masih bekerja. Aku buat trading as a part time dan sambil-sambil backtest. Setiap hari backtest. Jadi makan masa. Bila kau banyak waktu tu, banyaklah pengalaman yang kau dapat. Bila kau banyak waktu tu, bila kau dah lama tu, banyak kenalan yang kau dapat. Jadi benda yang sama dekat trading circle tadi. Kau dah lama, mesti kau ada kenalan A, kenalan B, kenalan C. Kau ada grup ni, kau ada grup ni. Kau kenal beberapa orang trader yang kau boleh link sama-sama dan kau boleh trade sama-sama. Kalau kau nak buat forex trading, stock option, crypto ke apa benda as a full time career, kau kena ada pengalaman. Sebab kau tak boleh jam lepas 2-3 bulan pak full time trader. Cuma aku nak cakap kat sini, pengalaman sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab pengalaman generate mindset, pengalaman generate emosi. Kau belajar emosi. Okay, aku dah tahu dah sebelum ni aku emosi dengan cara ni. Kau ada pengalaman yang sebelum-sebelum ni. Kau dah tahu dah mistake kau macam ni. Kau dah takkan buat. Kau dah tahu dah kelebihan kau kat sini. Kau mesti akan buat. So pengalaman degenerate kau punya mindset. Macam mana kau boleh berfikir dengan baik. Kau dah ada bad issue, kau dah ada bad experience yang sebelum-sebelum ni, tahun-tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. So benda tu semua makan masa. Kau backtest je dah makan masa. Kau nak belajar je dah makan masa. Kau nak belajar dengan orang ni, nak buat ini, nak backtest, semua tu dah makan masa. Baik 2-3 tahun dah ada. So macam mana cara pun dalam apa-apa hal dan tujuan sekalipun, makan masa tu ada. Kita perlu hormat progress tu. Ada yang orang sampai 10-11 tahun masih tak jumpa tune tau dalam trading. Ada. Kau jangan ingat orang, oh dia dah 10 tahun,
oh dia dah 13 tahun. Ada individu ataupun trader aku pernah jumpa dah 11 tahun tapi masih tak ada tune dalam trading. So aku cuma nak cakap kat sini macam aku cakap tadi, yang pertama sekali adalah modal. Modal ni untuk account trading kau, bukan modal yang masa kita mula-mula belajar dulu. Tu dah modal lain, modal beli e-book, e-video, personal coaching, seminar apa semua, itu dah modal lain. Itu dah modal kita belajar. Ini maksud aku adalah modal ataupun yang spesifik untuk kita start trade account utama kita. Yang kedua adalah saving, di mana dia boleh backup kita. Kalau if anything happen, dia boleh backup kita beberapa waktu. Boleh bagi masa sikit kat kita, mengurangkan beban mungkin. Yang tiga adalah mindset. Kau kena betulkan mindset kau sebelum kau nak jadi full time trader. Mindset kena clear. Yang keempat adalah trading circle. Kau kena ada trading circle. Pada yang mana belum ada ataupun belum rasa, cuba cari kawan-kawan dan trade sama-sama kan, berborak, berbincang apa semua. Bagi aku seronok. Kalau bagi aku, macam aku cakap tadi, aku boleh dua-dua. Sama ada seorang-seorang ataupun in trading circle, maksudnya in kawan-kawan. Cuma atas aku nak ke tak nak, sebab dengan cara aku yang berbeza. Yang terakhir adalah pengalaman. Kau kena ada pengalaman sebelum nak masuk ke full time trader. Kau kena ada pengalaman yang baik, pengalaman ni dia tak ada istilah cukup. Sebab ilmu ni luas kan, jadi dia tak ada pengalaman yang cukup. Tapi at least pengalaman yang baik untuk kau nak boleh hadap ke full time trader tu. Jadi itu semua adalah pendapat aku. Terpulang pada pendapat masing-masing. Aku hanya kongsikan pendapat aku. Kalau bagi korang pendapat korang berbeza, tak ada masalah. Cuma pendapat aku adalah 5 tu tadi. Sebab even aku sendiri pun, aku bukannya lepas 2-3 tahun baru jadi aku masuk full time ke, tak ada. Aku sebelumnya pernah bekerja, aku pernah buat part time. Jadi aku faham macam mana. Jadi apa yang aku sebutkan tadi tu, ada benda-benda yang aku tak ada. Aku tak pernah ada contoh saving. Jadi benda tu agak sakit. So aku bagi tahu kat sini sebab aku dah lalui benda tu. Jadi guys, itu dia 5 perkara sebelum kau nak jadi full time trader daripada aku. Macam aku cakap tadi, itu semua adalah pendapat aku, opinion aku, pandangan aku based on aku punya experience. Aku minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa, tersilap kata sepanjang aku penyampaian tadi. Kalau kau ada pendapat yang berbeza, kau boleh komen kat bawah. Dan kalau kau nak aku share topik-topik lain, kau boleh komen juga kat bawah. So kita akan jumpa lagi dekat next video. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum.